Konsep asas. Pendidikan ditafsirkan sebagai proses mendidik individu atau mempelajari sesuatu secara formal, non-formal dan informal. Pengajaran adalah satu tindakan dan bimbingan guru kepada pelajar untuk membantu proses pengajaran. Istilah yang digunakan dengan erti yang sama ialah instruksi atau instruction, iaitu proses pemudah cara pengajaran ke arah mencapai objektif pembelajaran. Pendidikan formal. Pendidikan formal ditafsirkan sebagai proses pengajaran pembelajaran yang dilaksanakan secara rasmi mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Proses ini berlaku dalam sesuatu institusi yang mempunyai struktur dari kronologi dan hierarki yang bermula dari sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti. Proses ini juga mempunyai kurikulum yang terancang dan disahkan oleh pihak berkuasa. Ia juga termasuk kursus-kursus pra-perkhidmatan di dalam profesional dan teknikal seperti latihan perguruan, kejururawatan, juruteknik, perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Biasanya, pendidikan formal ini mempunyai peperiksaan. Proses pendidikan formal ini akan berakhir dengan penganugerahan sijil, diploma, ijazah dan lain-lain. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan tambahan yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan co-curriculum sekolah seperti aktiviti sukan. John Simon berpendapat bahawa educational activities that occur outside the school, such as adult literacy courses and agricultural extension service, yang membawa maksud aktiviti pendidikan berlaku di luar sekolah seperti kursus literasi dewasa, perkhidmatan dan perkembangan pertanian. Seterusnya ialah jenis-jenis pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal terdiri daripada 4 jenis, iaitu pendidikan berterusan, pendidikan lanjutan, pendidikan dewasa dan pendidikan berulang. Berikut merupakan contoh gambar pendidikan non-formal dari segi keagamaan dan kraf tangan. Kemudian saya akan jelaskan bentuk pendidikan non-formal yang terdiri daripada pendidikan am, bahasa dan kebudayaan, industri kecil, pengurusan rumah tangga, komunikasi dan kepimpinan, pembangunan diri, pembangunan organisasi, penulisan dan kewartawanan, dan alam sekitar. Yang kedua pula ialah pendidikan vocational, teknik dan perdagangan yang terdiri daripada pertanian, pertukangan, kraf tangan, perikanan, motor mekanik, kawalan kualiti, komputer, kemahiran mengurus masa dan penyelenggaraan jentera. Akhir sekali ialah pendidikan sivik dan sosial yang terdiri daripada kesihatan, perkhidmatan pelanggan, kemasyarakatan, politik, perniagaan dan keusahawanan, dan keagamaan dan etika. Pendidikan informal. Apa yang kita fahami sebagai pendidikan informal? Pendidikan informal ialah proses pendidikan pembelajaran sampingan yang berlangsung secara spontan dan tanpa struktur. Orang itu akan memperoleh dan menambah pengetahuan, kemahiran dan membentuk sikap serta pandangan berdasarkan pengetahuannya tiap-tiap hari, sama ada di tempat kerja, di sekolah ataupun di tempat rekreasi. Umpamanya, jika seseorang mendapat pengalaman dan merubah perlakuan melalui membaca dan menonton televisyen, maka ia boleh dikatakan mendapat pendidikan informal daripada media massa. Pendidikan informal juga banyak disalurkan melalui media massa dan juga melalui interaksi dengan masyarakat.
Berikut merupakan fungsi dan peranan pendidikan informal. Yang pertama ialah untuk membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua ialah untuk mengawal dan memotivasikan anak agar lebih giat belajar. Yang ketiga adalah untuk membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan yang lain. Ciri-ciri pendidikan informal ialah yang pertama, tidak mendapat pensyaratan khusus yang harus dilengkapi, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu, dan ketiga, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Contoh pendidikan informal ialah yang pertama, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, dan pendidikan moral serta sosialisasi dalam lingkungan. Teori behavior. Teori-teori dalam psikologi behavior memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia kerana tingkah laku manusia boleh diukur dan dilihat. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada rangsangan, iaitu stimulus to respond. Teori ini juga menegaskan pentingnya pengukuhan atau reinforcement melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu, termasuklah bagaimana seseorang murid itu belajar. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavior ini ialah B.F. Skinner. Berdasarkan teori ini, Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan sebagai Programs Instruction atau pengajaran yang terancang. Pengajaran guru di sekolah pun banyak menggunakan teori ini. Misalnya, dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian bagus atau betul bagi jawapan murid yang betul untuk mengukuhkan lagi jawapan murid itu, dan cuba lagi bagi jawapan yang tidak tepat. Markah dan grade digunakan untuk menggalakkan murid belajar. Hadiah tahunan diberikan kepada murid yang terbaik. Semua amalan ini didasari dengan ilmu psikologi aliran behavior. What's your vision?